Apa khabar YouTube? Ini sambungan daripada tadi. Saya ambil motosikal Ranger 110 Avatar. Saya pun tak tahu lah macam mana motosikal ni boleh bertahan ke tidak, kerana ialah motosikal murah, made in China dan dipasang di Malaysia oleh Avatar Worldwide ni. Untuk motosikal jenis ni, dia motosikal togel. Mari kita tengok motosikal ni. Motosikal Avatar ni. Boleh nampak? Ni dia. Motosikal Avatar. Dan kita ambil secara dekat kejap lagi lah. Apa yang saya dapat dengan motosikal ni ialah saya dapat, inilah dia bagi standard lah, baju hujan, lock. Ni tak payah tunjuk lah, pasal benda ni standard je, benda-benda murah ni kan. Dan helmet helmet dia bagi, yalah saya pernah banyak sangat helmet kan. Jadi helmet dia bagi pun helmet, apa ni brand dia tak tahulah helmet ni. Helmet NS88 ni satu helmet yang paling murah lah. Ya, kalau nak tukar helmet tadi tambah duit. Masalah saya dah banyak sangat helmet kat rumah, kira 10 helmet. Ada yang saya buang, ada yang saya tinggal kat Kota Kinabalu untuk ride nanti akan datang. Dan satu masalah helmet ni, kalau kita, siapa yang biasa naik motor, cuba tengok helmet dia betul. Apa salah dia? Apa silap helmet ni? Cuba dekat sikit dah. Apa silap helmet ni? Ni D-ring ni. D-ring ni silap. Bagus helmet ada D-ring, memang bagus. Tapi D-ring ni belah kanan. Itu silapnya. Sepatutnya D-ring belah kiri. Jadi bila kita pakai baru betul. Jadi kalau kita letak D-ring belah kanan, susah kita nak pakai. Jadi hati-hati ya. Kalau helmet D-ring ni belah kiri lah. Ni kesilapan besar helmet murah ni. Mari kita tengok motosikal ni. Jadi motosikal ni 110cc Avatar, baru register ni, semalam register. Okey, road tax dengan insurans saya dapat. Road tax belum dapat ni, tapi dah register dah. Dari segi insurans ada, jadi tak ada masalah lah. Pasal dah menunjukkan bukti yang road tax ada. Lampu nampak betul-betul. Kalau kita tengok betul-betul lah, dia punya kontrol. Ni pun kita rasa, memang rasa bukan mahal lah, low cost horn boleh lah, dia ada choke. Jadi kita ada signal ni pun kita rasa ganjil sikit lah dari segi penggunaan dia. Tak adalah macam motor mahal tu yang kita dapat rasa sedap kan. Ni kita rasa macam mainan sikit, lebih kepada kualiti dia lebih kepada mainan. Kita tengoklah berapa lama boleh tahan. Pasal benda ni, handlebar ni kosong ni, kita boleh modified. Okey. Kita ada choke kalau perlu, on, lampu, high beam, low beam, kita letak pada low beam lah. Dan pada meter, kita tengok pada meter adalah indikator kiri kanan ni, indikator untuk signal. Kan? Ni high beam, low beam indicator. Kita ada high beam, low beam indicator. Ni lampu minyak, dia tak ada meter minyak. Dia ada lampu minyak aja. Ni neutral light. Biasalah neutral light. Wah, dia tulis tu speed sampai 120 km, tapi tak ada lah. Dan sekarang saya baru dah travel distance 3.3 km. Saya di Eco Grande ni, saya berhenti sekejap buat video. Ini dia punya starter dengan penikit. Dia punya side mirror ni, dia pakai size yang betul-betul pelik lah, 14 kecil dan mungkin side mirror ni kena tukar jenis yang lain. Jadi tengoklah, pakai dulu. Motosikal selalunya kita pakai dulu. Nanti baru kemudian kita akan tukar lah. Dari segi lampu signal ni, biasalah lampu signal biasa, bukan LED lampu signal biasa. Bahagian depan tengoklah, kita ada tempat letak bakul dan dibagi bakul. Kalau tak sesuai bakul ni, saya tukarlah bakul lain. Bakul yang saya akan pakai mungkin bakul EX5 kan. Saya ada spare EX5 bakul, saya taruh bakul EX5 dan mungkin lebih sesuai lah. Tapi tengoklah macam mana.
Kerana kalau kita nak letak baju hujan ni, kalau kita tak ada, kita kena tutup ikat, nanti kalau tidak dia melambung. Jadi kena selalunya bakul, kalau kita jauh long distance kita letak baju hujan dengan slipper. Jadi itu selalunya kita letak kat dalam bakul ni. Jadi kalau sesuai cukup, biar je lah. Kalau tak sesuai, tak cukup, saya akan ikat dah bakul ES5 depan ni. Tempat on off biasa. Engine ni sekarang dia punya tuning tu tinggi sikit lah. Dia tinggi sikit tuning tu. Nanti saya tengoklah karburator dia. Sepatutnya kalau jenis karburator ni mudah saja, kita akan tukarlah timing dia bagi rendah sikit. Head semua nampak macam motosikal ES5 Class 1 lah. Dari segi lampu belakang, kita tengok lagi lampu belakang, biasalah. Dalam ni ada untuk lampu ruang. Dalam ni ada ruang untuk lampu signal, tapi tak ada. Dia menggunakan lampu signal di luar. Jadi kalau boleh dimodifikan ni, bagikan ni jadi warna oranye dan taruh lampu, rewirekan balik, kemungkinan besar dalam ni boleh kita taruh lampu lah. Mungkin ada jual di mana-mana yang lens cover ni warna lain, merah, dan mungkin ada yang warna untuk signal. Jadi ini pun satu kemungkinan yang kita boleh kalau nak buang capang ni lah. Lain-lain, brake biasalah, brake drum kan, brake drum kerah lagi, brake drum kena biasakan. Tayar tubeless, tayar belakang size 2.5 2.5 17 38 L. Boleh tukar lah. Dia pakai GPX FKR GPX 30R untuk belakang. Ini tayar ni kecil lah. Kalau boleh muat, kita taruh FKR Safari ke ataupun Corsa. Muat ni tengok ruang ada banyak jadi ruang ada banyak muat. Tayar depan, kita tengok tayar depan apa tayar dia pakai. Tayar depan 2.5 17. Dia pakai tayar sama FKR GPX 30 F untuk depan. Dan yalah, depan dan belakang 17, rim, brake, drum, lain-lain tak ada apalah motosikal ni standard. Janganlah kita expect motosikal ni high performance kan. Dia ada handlebar yang betul-betul ciri-ciri handlebar toggle. Tapi handlebar ni pun kalau nak tukar lah. Tapi kalau tak perlu tak apa, kita mungkin akan letak brace. Kita letak brace, jadi kita boleh letak accessories dari segi GPS, phone charger, phone holder, kita boleh letak pada handle ni. Tapi kena letak brace lah. Mungkin saya akan letak brace. Modification yang saya akan buat pada motosikal ni bergantung pada kesesuaian lah. Bila kita dah ride lama, barulah kita boleh buat modification. Jangan terus dapat motosikal, kita terus buat modification banyak-banyak. Ada yang saya nampak rakan-rakan kita yang naik motosikal, dia terus taruh bakul, sampai 4 depan 2, belakang 2 dengan top box lagi. Saya rasa itu satu benda yang hanya perlu bila kita dah guna motor lama, ataupun kalau kita dah guna motor lain-lain lama dan kita dah pergi adventure ride, kita dah pergi long distance ride. Jadi kita dah tahu apa yang kita nak pakai, kita dah nak bawa. Actually satu top box dah membadai. Kalau kita dapat top box dalam 37 ataupun 45 liter ni top box, dah cukup membadai dah. Tak perlu nak kita taruh kiri kanan. Yang perlu mungkin kita taruh minyak, tangki minyak. Jadi tangki minyak perlu nanti saya matikan enjin motor ni, kau bising Mungkin kita taruh tangki minyak kita letak belah kiri. Jangan letak tangki minyak belah kanan, pasal dekat dengan exhaust takut ada masalah. Dekat belah kiri, kalau terpaksa baru kita letak belah kanan lah. Dan depan ni tengok macam mana kita nak modify. Kita mungkin boleh letak benda lain bahagian dah hadapan. Dari segi lain-lain, disc brake ni selalunya yang orang akan modify lah. Kita akan tukar daripada drum kepada disc, kerana brake penting ya. Jadi ini salah satu benda yang kita akan buat dululah.
Tak kisah motor apa pun, kalau kita ada kesempatan dan kalau ada kesesuaian untuk buat disk tukar, kita tukar. Rasanya harga pun tak ramai, tak banyak. Kerana kita boleh guna mungkin sistem daripada Wave ataupun Dash, Honda Dash, Honda Wave kita boleh gunakan untuk brake sini, jadi tak ada menyusahkan sangatlah. Dari segi belakang ni, rear end yang perlu modification saya boleh nampak bergantung lah absorber. Kemungkinan absorber kita terpaksa tengok sama ada absorber ni okey tak okey dari segi tunggangan kita. Pasal penting kalau kita ride jauh, kita takut sakit belakang, tangkap tulang belakang. Jadi absorber ni salah satu yang penting. Selalunya saya akan tukar absorber selepas saya first service, saya ride jauh. Jadi saya akan evaluate sama ada absorber ni perlu ditukar. Letak barang sekali lah. Saya tengah tengok, pasal motor ni mudah untuk letak absorber. Cuma kita nak tengok sama ada ruang untuk letak absorber tu cukup kangkang dia ni lah. Okey. Lain-lain tu kita kena tengok lah. Engine kita tak payah usik. Itu kita kena servis, make sure dia tak ada masalah. Kena buka balik, saya nak check dia punya wiring supaya wiring yang saya akan gunakan untuk charging atau apa-apa tu tak ada mengganggu sistem motosikal. Cuma ini pasal ini motosikal carburetor, jadi dia tak ada apa, dia ada dia punya CDI punya wiring, dia punya sensor punya wiring, itu je untuk hidupkan motosikal ni. Dia ada pendikit kickstart, jadi ada kickstart, dia ada electric start. Jadi kalau walaupun bateri langsung out lah motosikal ni, kita masih boleh berjalan pasal kita perlu ada tendangan kickstart. Kalau motosikal fuel injection, kalau bateri kita flat langsung, mungkin kita tak boleh start. Walaupun setengah motor fuel injection ada kickstart, tapi dia require untuk runkan pump tu. Bagi motosikal dari segi carburetor ni tak ada. Cuma rendah sikit lah motor ni. Jadi kalau siapa yang biasa naik motor, dia rendah sikit. Jadi motor ni mungkin dari segi kesesuaian kalau orang tinggi. Jadi ni saya tak tinggi, saya 5 kaki 4 inci gitu. Tapi saya boleh bawa GS Adventure yang standard tinggi tu, tak ada masalah. Jadi mungkin akan terasa rendah sikit lah kepada setengah-setengah orang. Di mana handlebar ni pada saya okey lah. Tak adalah kata rendah sangat tapi kalau dapat tinggikan sedikit tu bagus. Cuma kita kena tukar, mungkin tak perlu. Dari segi ni kita terasa rendah, jadi kita boleh tukar absorber bagi dia tinggi. Cari absorber yang tinggi sikit, jadi motor ni mungkin akan jadi tinggi lagi lah. Dari segi situ tah. Lain-lain, bila kita bawa motosikal ni, kita rasa macam kita bawa motosikal yang rendah dan kita duduk di dalam motosikal. Kita terasa macam kita duduk dalam motosikal. Macam kita bawa EX5. Macam tu lebih kurang. EX5 pun tinggi sikit, tapi ini memang terendah. Jadi kita rasa macam saya pernah bawa motor India tu, Royal Enfield Himalayan. Royal Enfield Himalayan, kita rasa kita duduk dalam motor. Pasal yang lain tu akan tinggi sikit, kita rasa kita duduk dalam motor. Jadi motor ni pun sama. Jadi kita boleh flat foot, tak ada masalah. Untuk orang-orang yang rendah memang tak ada masalah lah motor ni. Untuk orang yang nak baru belajar motosikal pun tak ada masalah. Ini motor yang mudah lah. Cuma pasal drum brake tu, jadi drum brake jaga-jaga lah. Pasal drum brake ni dia kurang cengkaman, jadi janganlah bawa laju sangat. Itu salah satu perkara yang mungkin saya perlu ambil perhatian lah. Lebih-lebih lagi bila cuaca nak hujan jaga-jaga sikit lah. Okay. Lain-lain tu tak ada apalah. Baiklah YouTube, ini saya buat permulaan video untuk series Aventa Ranger, untuk saya buatkan untuk long distance ride. Okey, terima kasih.